Aku ingin jadi seperti pokok-pokok bakau. Sebagai seorang penulis cerita, saya percaya bahawa setiap cerita itu berkemungkinan untuk dipindahkan dalam bentuk yang lain, seperti umpamanya pentas ataupun filem. Seperti yang berlaku kepada novel pertama saya, Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman, pernah dipentas oleh Johan Jaafar. Ayah nak ke mana? Apakah semua ini dalam cerita yang aku ceritakan senang? Dan sekarang ini oleh Sabri Yunus dalam bentuk filem. Berapa kerat aja yang tinggal nanti. Percayalah, satu hari nanti orang akan kembali kepada cerita Pak Hassan. Saya rasa saya mak bertuah kerana saya membaca novelnya dalam tahun 80 ketika novel ni baru menang, dan tahun 84 saya dapat terlibat dengan teater pula kan. Jadi saya dapat dua naskah di situ, naskah teater dan naskah novel. Maka berkatalah Tuan Puteri Manik Mulia, Kakanda tergajalah, Adinda mendapat mimpi bulan nama jatuh di atas ibu anda pada Adinda. Dan teaternya merupakan teater pertama perkhidmatan saya dalam bidang lakonan. Jadi tentunya amat mendalam cerita ini kepada saya. Kalau kau tahu erti sabar, panjang dah tali tu. Waktu kami mementaskan Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman dalam tahun 1984 dan 85. Sebenarnya tahun 84 kita mementaskan Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman. Dan pada ketika itu kita menterjemah novel itu daripada medium novel menjadi medium teater. Som, duduklah, Som. Sudahlah. Pak Tanah, bawa Mak Sungku tu balik. Nanti berperang malam-malam susah pula. Saya sebagai pengarang memahami tentang perbezaan teknik ataupun kaedah antara teks yang dibaca dengan teks yang ditonton, dan saya membenarkan kaedah-kaedah ini dimanipulasi dan juga ditangani dengan sebaik mungkin melalui sudut pandangan seni dan juga bagi tujuan-tujuan penontonan dan juga kesan seni yang terbaik. Dan sekalian binatang, harimau mengajar ilmu lompat, belanduk ajar ilmu silat gayung, burung merak ajar ilmu mengigal, burung kuang beri stempik panau pada megat gembang. Saya tak perlu bina usia. Kalau dulu saya terpaksa tuakan diri saya. Sekarang ni dikatakan usia Pak Hassan yang ditulis oleh Datuk Anwar Ridwan tu umurnya 61. Sekarang saya 61. Tetapi untuk kepentingan menampakkan dia yang malang, ditimpa segala macam masalah, director saya Sabri bincang dengan saya, tuakan lagi. Barangkali fizikal saya 61, saya masih muda. Alhamdulillah, saya rasa saya masih muda. So, menjadikan kita tua tu sedikitlah dibandingkan dengan 30 tahun lalu. Mereka sanggup menempuh gurun dan melantara, bertarung dengan raksasa atau manusia nurjana serta berbunuh-bunuh. Ini merupakan dua medium yang berbeza. Satu adalah medium teater dan satu lagi adalah filem ataupun drama TV. Dua-dua memperlihatkan kelebihan dan perbezaan yang jelas. Dan kita mempunyai masalah-masalah kita sendiri sebab daripada medium karya sastra kepada medium pentas dengan cara yang berbeza. Sudah tentulah kita dapat melihat cabaran-cabaran yang tertentu. Jepun dah tawan China dengan Filipina. Bila saja boleh sampai kemari. Perbezaan antara teater dengan naskah novel amat berbeza sekali. Jadi saya melihat antara kedua-duanya, saya cuba cantumkan kedua-duanya dalam teater dan novel. Pokok bakau yang paling hadapan, yang tak mungkin bermundur ke belakang dan tak mungkin menipu waktu, akan tumbang juga akhirnya. Tumbang
menyembah bumi. Aku pun begitu juga. Saya gabungkan teknikal dan psikologi. Ya. Untuk TV saya lebih pergi kepada unsur spiritual. Pasal dia di dalam. Ke dalam tu so kita mengeluarkan sedikit saja. Berbeza dengan di pentas. Di dalam juga tapi nak mengeluarkan terpaksa keluarkan secara pentas. Secara vokal, okey. Pergerakannya besar. Pak Hassan, dah lah tu. Dah. Adik. Pak Hassan. Adik. Saya tak marah dia, Pak Hassan. Saya tahu dia tak cukup akal. Saya rasa amat menarik yang teater itu. Jadi saya gunakan bentuknya, permulaannya macam yang digunakan dalam teater dan dengan sesi apa yang tidak dapat diangkat dalam teater, saya wujudkan dalam layar ini. Jadi pergabungan itu pada saya amat menarik. Oh, jadi Ismail sendiri belum tahu lagi hal ini. Macam mana pula dia macam tu? Kalaulah senang jadi bini aku, selamatlah aku dari jadi Romusha Jepun kan? Apabila hari-hari terakhir seorang seniman jatuh ke tangan Sabri Yunus, dia sebenarnya bukan orang yang asing terhadap teks ini kerana beliau pernah berlakon, banyak kali berlakon dalam drama ini. Saya kira dia mendewasa dengan novel ini. Jadi apabila beliau memperoleh novel ini untuk dijadikan filem, saya rasa dia mempunyai kemampuan seni dan juga intelektual untuk mentafsir novel ini dan mempersembahkan sebuah filem yang setia dengan teksnya tetapi menarik dari segi aspek-aspek seni yang lain. Pak Hassan dah hiburkan hati orang kampung kita ni. Kampung kita ni tak sunyi lagi dah sejak ada Pak Hassan. Lama dah kau tak keluar rumah sana. Lama dah tak pergi mengaji rumah imam. Nak buat apa? Nak heret kotor tubuh ni. Saya melihat watak Pak Hassan merupakan watak yang tulang belakang cerita ni. Jadi saya lebih memfokuskan pada Pak Hassan punya perjalanan itu sendiri. Jadi subplot yang lain tu saya masukkan sekadar menambah tekanan-tekanan pada watak Pak Hassan. Ada apa, Ustaz? Pasal senang. Tak apa San. Ramli dah cakap dengan aku. Aku faham. Bukan pasal tu. Saya bukan bawa diri saya harus membawa diri Pak Hassan dan saya tak seharusnya melakonkan Pak Hassan. Kalau di pentas barangkali kita melakonkan sikit pasal we got to exaggerate sedikit. Setinggi mana metod yang kita bawa pun masih lagi kita melakonkan sedikit di pentas. Cuma dikawal oleh chemistry kita. Malam tu lepas isyak, Pak Hassan mula bercerita. Cerita Raja Dera. Sebenarnya ini merupakan suatu pusingan yang menarik. Sabri Yunus bermula dengan hari-hari tarawih seorang seniman. Maka dia awak kata aku siapkan golongan berat. Jikalau aku mengambillah peluk bidang kota lama tu. Jangan ambil puteri senang, jangan begini. Kalau pada masa itu peluk bidang kota lama ni bukanlah negeri. Negeri paduka ayah dengan terjaga pada akhir sebab ialah yang memerintah di hutan dan di laut. Pada ketika itu merupakan lakonan beliau kali pertama di pentas. Wan Hanafi Su juga membuat nama, mencipta nama dalam dunia teater melalui hari-hari terakhir seorang seniman. Dan ramai daripada karyawan yang kemudiannya menjadi tokoh, pemain dan juga aktivis teater dan filem dan TV sebenarnya memulakan kerjaya mereka dalam hari-hari terakhir seorang seniman. Dan ini merupakan proses yang panjang yang saya percaya telah mematangkan semua orang. Dan kita melihat bahawa Sabri Yunus juga telah menunjukkan kemampuan beliau bukan sahaja sebagai seorang pelakon pentas yang dihormati, pelakon TV, juga pelawak yang memang tidak perlu dipertikaikan. Tetapi akhir-akhir ini juga beliau adalah seorang pengarah yang telah
menunjukkan kemampuan dan kebolehan beliau yang luar biasa. Jadi ini proses kematangan yang berlaku pada dua orang yang terbabit secara langsung dalam hari-hari terakhir seorang seniman. Wan Hanafisu sebagai pelakon dan Sabri Yunos sebagai pelakon dan juga akhirnya sebagai pengarah. Dan ini saya percaya adalah satu pusingan yang cukup menarik. Nah. Kenapa nangis? Ayah tanya kenapa nangis? Oleh kerana ini cerita tentang seorang tua yang uzur, makin hidupnya yang semakin slow, semakin perlahan. Jadi saya cuba membawa rasa penonton itu ikut cara yang perlahan macam tu. Tak senang ke mana? Balik tadi. Saya mengambil sudut kamera pergerakan yang perlahan saja supaya penonton dapat masuk dan mengalir bersama watak itu. Hei, Sita Punggu, Sita Pelangi, berkukuk malam, bertuah musang, berkukuk siang, bertuah lang. Hari-hari terakhir seorang seniman ni ceritanya seorang tua yang memikir tentang anak-anak dia, keluarga dia. Di situ kita membuat redup suasana ni. Ni, tak payah pergi-pergi lagi rumah Paman Bahari tu. Terusik sana terpegang sini, pecah barang orang. Aku ni bukan ada harta nak ganti. Ada kemewahan-kemewahan apa yang saya masukkan dari itu menggambarkan suasana itu suasana yang tak mewah. Dan kebetulan langit tempat kita ni musim hujan. Jadi saya gambarkan semua gelap dan tertekan. Kutip. Haji? Haji? Ada apa ni? Ha? Ni ayah, Pak Hasan tak ada. Ha? Jangan main, Jis. Betul Tok Imam. Pak Hasan tak ada kat rumah. Aku dah fikir lain tadi. Tak ada rumah rupanya. Yang pertama saya melihat pelakon yang harus dekat dengan watak saya. Watak-watak yang ada dalam kampung Pak Hasan ni. Yang dekat tu maksudnya yang pertama dari sudut fizikalnya. Sebagai orang kampung, orang bendang, budak-budak muda pula, orang yang telah pernah terkeluar dari kampung, pernah duduk di bandar, di Ipoh ketika itu. Jadi ada perbezaan antara watak mereka ni. Sekurang-kurangnya dari segi fizikal, penampilan, imej dan sebagainya. Saya juga ingin melihat wajah-wajah Melayu ketika itu. Pokok besar tepi bendang. Itulah tempat dia. Senafas semua PL adik. Macam senafas semua cerita ayah. Satu, Sabri tak pernah mengarah saya untuk projek ini. Dia tak pernah mengarah, tak pernah kata. Cuma untuk dari segi blocking, ya, dia beritahu di sini. Tapi cara saya meluahkan, cara saya menggerakkan Pak Hasan itu, barangkali Sabri sudah faham, sudah melihat. Dia percaya ada Pak Hasan dalam diri saya, cuma dia betulkan untuk kepentingan shot dia saja. Cara nak menyampaikan tu, Sabri cukup memberi kebebasan pada saya. Tu mana macam ada orang depan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, malam ni nampak ramai dari biasa. Kita kira kita sambung teruslah ya. Ramli dekat mana cerita tu? Ni sebelum pergi perang. Watak ni biasa-biasa je. Dia tidaklah ada satu konflik yang besar seperti watak-watak lain. Satu watak yang dominan tapi dia tidak menempuh konflik-konflik yang cerita ni. Nah, bawa Mak Junah pergi mandi. Ha?
Sebenarnya proses untuk mendalami ataupun menjiwai sesuatu karakter tu, kita masih lagi proses untuk mengenali pewatakan tu setiap babak yang kita lakukan. Kita tak boleh mengatakan dah sepenuhnya menjiwai. Setiap babak itu kita akan lebih mengkaji, akan cuba lagi mencari. Maknanya saya tidak menentukan, okey saya dah dapat watak Sena ni begini. Tetapi saya cuba menerapkan apabila kita terlibat dalam satu babak tu. Di situ saya mengambil emosi surrounding, keadaan sekeliling. Di situlah juga yang akan efek pada karakter Sena. Sampai bila nak macam ni? Kita? Iyalah. Bila dah aman, ada duit kita kahwin. Dialog itu sangat kontra dengan apa yang dipertutulkan. Scene antara saya dengan Sena berjumpa ketika Sena mencari adiknya kan. Tapi Mansur mengikuti Sena dan berjumpa dan masing-masing tak banyak pertutur kata itu, tapi nampak dari pandangan masing-masing itu bercakap banyak. Nampak rasa pelukan itu, rasa cinta itu, tapi kata-kata yang keluar pun macam nak mengelak-ngelak. Itu saya suka sangat. Kering darahku. Berani jalan seorang. Adik tak balik lagi. Nanti tak ada. Adik apa? Adik apa ni? Kakak. Saya melihat Mak Jono ketika dipentaskan dilakukan oleh Ahmad Bosu. Ini Mansur, bukannya lembu. Mat tahu ayah, tapi lidahnya macam lidah lembu Pak Jaiz. Saya harus mencari perbezaan. Saya tak mungkin memindahkan Ahmad Bosu kepada Amirul Effendi. Saya ingin melihat Mak Jono yang lain. Kakak boleh jadi. Dalam kedudukan Mak Junoh dalam cerita ni, cerita ni yang Ahmad Sabri buat ni adalah dia tunjukkan bahawa Mak Junoh seorang je. Dia tak terusik dengan benda yang di luar. Dia dengan diri dia je. Dia tak terusik, dia tak tertekan, tak ada tekanan. Cuma ada sedikit di mana bila kakak dia yang dia selalu harapkan untuk tolong dia buat itu ini, yang tempat dia bermanja, tempat dia luahkan segala rasa dia, kat situ bila kakak dia hilang tu je baru dia terasa sikit kat situ. Baru dia ada impact dia. Kakak! Kakak! Ada apa? Kakak! Balik! Kakak! Mak Jono. Antara dia dengan watak-watak lain nampak dia berbeza lah pada orang lain. Kamu tarik apa tu, Mak Jono? Ibu! Watak Ramli itu dia hanya sebagai supporting pada keseluruhan cerita tu. Jadi yang agak sukarlah bagi saya tentang watak ni adalah itu. Sebab kadang-kadang kalau satu watak kita tahu bila dia menggerakkan cerita, menempuh konflik, akan mengembangkan lagi pewatakan dia dalam cerita tu. Tapi dengan watak Ramli ni, bila benda tu tak ada, konflik-konflik personal dia tak ada, dia kena cari skop yang lagi besar pada keseluruhan cerita dia. Paman kenal dengan Pak Hassan tu lebih dari saya, Paman. Dia mana ada pernah bohong? Tak pernah pun, Paman. Tak mungkin pula dia nak bohong saat genting macam ni, Paman. Kasum cari Jepun. Jepun cari Kasum. Kasum kahwin Jepun. Dapat anak 5. Dapat kahwin Jepun. Jepun kahwin Jepun. Dapat anak 5. Putih kulit Jepun. Walaupun saya sudah membacanya banyak kali, tetapi setiap kali untuk masuk babak, saya akan go through balik apa yang akan kita lakukan selepas ini, apa kontimutnya sebelum ini, apa kontimutnya selepas ini. Ayah! Ayah ke mana tu, Ayah? Ayah nak buat ke mana cerita sebenarnya, Ayah? Jadi dari situ kita cuba membawa emosinya untuk setiap babak yang akan di-shoot.
Sampai bila kau nak bergantung pada orang lain, Dek? Semua kau nak anak kau orang. Sampai bila? Saya tak pernah di-block dengan apa-apa pun. Saya just bila kata action on, saya on terus dengan karakter. Saya bukan melakonkan, tapi saya menghadirkan watak Mak Junoh tu. Tak berpura-pura. Apa situasi dia, saya masuk dalam situasi itu. Mak Junoh tu masuk dalam situasi itu. Mengalir seperti air. Begitulah. Ada sepohon beringin yang tumbuhnya songsang. Akarnya berkembang di atas muka bumi. Dan di bawah pokok itu ada seorang tua yang sedang menyirat jalan. Yang kononnya akan digunakan di akhir zaman. Saya percaya usaha yang dilakukan oleh Saudara Sabri untuk memindahkan medium sastra menjadi sebuah persembahan TV dan filem ini memerlukan tuntutan yang tersendiri. Saya telah melihat skrip yang diserahkan kepada saya dan saya dapati bahawa penulis skrip ini berhasil untuk memindahkan perkara ataupun suasana yang mewakili zaman tersebut atau isu yang mewakili zaman tersebut yang menyentuh isu kemanusiaan, seni dan budaya ke dalam satu bentuk bahasa filem yang saya kira akan mendatangkan kesan yang baik kepada para penonton. Orang tua bersidi sakti asal pucuk pujangga songsang berbapakan ratu beribukan suri berlidah fasih berlelangit hitam berdarah putih berbulu roma songsang. Dialah setua bersidi sakti mengheret derita dan menggalas mimpi mencari dan terus mencari titik penamat